Bismillahirrahmanirrahim. Jumaat penghulu segala hari kami mulakan dengan anda semua di Malaysia hari ini 11 Ramadan 1445 Hijrah. Temankan kami berdua, saya Hanif Miswan dan saya Hazrina Kasim, dan pastinya untuk hari ini di hari Jumaat ini kita ada pelbagai perkongsian yang kita nak bawakan bersama dengan penonton Malaysia hari ini. Kalau biasanya hari biasa bukan bulan Ramadan ni kita selalu fikir nak makan apa untuk breakfast, sarapan. Tapi sekarang soalan dah bertukar. Okey, macam mana soalan yang bertukar? Soalan dia tadi sahur makan apa? Ataupun orang utara cakap, sok tadi makan apa? Sok sok tadi saya sok awal lah. Sebab saya sok dengan kekalahan Malaysia dalam bola sepak. Jadi sebab game tu pukul 2 pagi, habis pukul 4 pagi, jadi terus bersahur dengan penuh rasa kekecewaan lah. Sebab dah lama Malaysia tak main kan? Kita nak kongsikan apa yang dibawakan oleh Hanif sebentar tadi. Yang sana. Okey, ini dia. Kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 kumpulan D, di mana semalam Malaysia menentang Oman tetapi kalah dengan 2-0. Mungkin awak boleh cerita sikit. Dan kedua-dua gol ni terhasil di separuh masa kedua sebab separuh masa pertama kita bertahan dengan sangat baik. Kita tahulah Oman ni rankingnya lebih tinggi daripada Malaysia kan. Dan Malaysia pun sekarang ni Liga tengah berehat. Nampaklah tumpul sikit berbanding dengan ketika kejohanan Piala Asia yang lepas pada bulan Januari. Jadi dah 2 bulan, sebulan lebih tidak beraksi secara kompetitif. Boleh nampaklah. Tapi jangan risau, kita akan ada satu lagi perlawanan di Bukit Jalil pula 3 hari lagi. Jadi itu mungkin peluang untuk kita meraih 3 mata. Itulah, kita buka sedikitlah dengan perkara yang, sebab saya percaya, saya tengok di timeline di susur masa media sosial pun memang semua bercerita berkaitan dengan bola lah pada ketika ini kan. Okey, bola-bola juga, tapi kita nak bawakan sedikit ramalan cuaca untuk anda pagi ini sekitar jam sehingga 10.30 pagi. Kalau kita tengok sekarang ni keadaan cuaca baik-baik saja di setiap negeri, di Bandar Raya Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan Kangar, Petaling Jaya, Alor, Kota Baru, Kuantan, Ipoh. Senai pun alhamdulillah lah ya. Semuanya cuaca baik sehingga jam 10.30 pagi. Kalau ada perencanaan nak dilakukan, eloklah moleklah keluar waktu ini. Betul. Kan. Tapi ini pun dah pun dijangka sebenarnya daripada Met Malaysia mengatakan bahawa ialah sekarang kan musim agak panas sikit dengan El Nino, equinox ni juga waktu siang dan malam hampir seimbang dan setara kan. Jadi rancanglah sebab memang petang-petang nanti kita mulalah rasa. Cumanya ada juga kawasan yang petang-petang hujan kan. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Yang saya nak cakap ni maksudnya plan lah perjalanan anda kan. Tengok kepada ramalan, tahulah juga apa yang perlu dilakukan. Nak ke bazar, nak pulang ke rumah, kesesakan kan. Jadi plan lah, semua tu boleh plan kan. InsyaAllah. Dan seterusnya kita juga nak kongsikan ini berkenaan dengan isu harga makanan naik. PM arah tingkat pemantauan dan penguatkuasaan. Harga beras turun, harga gula terkawal, harga ayam turun ketimbang 2 ke 3 tahun lalu, tapi harga makanan naik. Jadi PM telah pun mengarahkan untuk menguatkuasakan lagi lah dari segi pemantauan dan sebagainya. Kita nak melihat apakah punca dikatakan harga barang turun tetapi harga makanan pula naik. Betul, itu di berita harian saya nak kongsikan di harian Metro. Ini berkaitan dengan berita yang tular juga apabila ada pengawal keselamatan tak gelap mata dilaporkan jumpa wang dalam bagasi dan dipulangkan kepada pihak pengurusan sehinggalah diambil oleh pihak polis dan nilainya tu yang buat kita rasa macam Allah Akbar. Ada lagi orang yang sebegini jujur sebegini, RM500,000 yang dijumpai dalam bagasi tersebut. Dan saya percayalah orang Malaysia ni kalau situasi-situasi sebegini ni dia tahulah bukan hak miliknya. Betul. Jadi kena pulangkanlah kepada mereka yang lebih berhak kan. Jadi kalau situasi ini sebenarnya dia memberikan kita satu pengajaran lah kan, supaya lebih bersifat jujur dan kita kena sentiasa bersifat terbuka lah dalam keadaan sebegini. Okey, baik. Tadi kita cerita tentang menu kan? Menu nak makan lah. Menu nak makan. Tak kisahlah bersahur ataupun juadah berbuka puasa. Awak suka makan apa? Untuk bersahur ke berbuka puasa? Tak kisahlah. Kalau bersahur. Bersahur? Saya makan nasi. Sama. Saya pun makan nasi. Tapi lauk saya sangat simple. Okey, apakah? Kalau ada ikan masin pun dah cukup dah. Oh, memang kaki ikan masin lah ni. Kaki ikan masin. Hantu. Makan. Ya. Okey, tapi pernah makan ikan masin belanak? Oh, tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Pernah dengar ikan belanak? Ikan belanak pernah dengar tapi belum cuba. Okey, jom. Kita nak tahulah berkenaan dengan ikan masin belanak ni. Mana tahu boleh jadi menu anda untuk bersahur. Okey, jom kita saksikan. Makanan kering, masin dan masam sentiasa menjadi pilihan buat masyarakat di Kedah
Kerana hidangannya hanya perlu digoreng, ditambah sedikit bawang dan cili, pastinya mengeluarkan aroma yang membangkitkan selera, apalagi buat menu pembuka selera untuk bersahur Ramadan ini. Pelbagai jenis ikan dijual, antaranya ikan talang, senangin masam, gelama masin, namun pada tahun ini ikan belanak menjadi tumpuan. Apa yang mengejutkannya, ada di antara pelanggan yang datang dari Sabah untuk mendapatkan ikan masin dan masam ini. Kadang-kadang Johor dah banyak apa ni. Keluar negara apa dah yang pemain dok ni. Sabah lalu pemambil. Pemambil belilah kan. Tahu ke tempat rasa. Yang kita buat ni lain sambungan tempat lain. Selalu yang pilihan mereka tu, permintaan tu ni ikan apa cik? Ikan belanak belanak masam. Belanak gelama. Lebih 25 tahun perniagaan yang diusahakan bersama suami Azmi Hussein, 64 tahun, sering menjadi tumpuan pelanggan yang datang dari Kota Setar, Yan dan malah ada dari Pokok Sena dan Kubang Pasu. Azmi mengakui bekalan ikan masin belanak sedikit berkurang kerana cuaca panas ketika ini mengakibatkan hasil tangkapan nelayan berkurang dan terpaksa mencari stok bekalan daripada Tanjung Dawai di Merbuk dan Pantai Merdeka. Kalau tahun ni nampak dia ada kurang sikit. Tahun lepas tu ada lebih. Sebab apa kurang cik? Sebab ikan makin kurang. Asfa Napiah, 67 tahun dari Kampung Kota Nelayan, berkata selera makan pada bulan Ramadan agak berlainan dan pengambilan makanan berunsur kering menjadi pilihan dia dan suami kerana ianya pembangkit selera. Sebab kan sok tu dia orang pergi kan. Dia nak cari sedap-sedap. Tak hilang mesti kan. Macam kita goreng. Telur asin kita buat kena kicap ikan. Masak asam ikan masin ni. Bawang, cabai, pergi rasa-rasa kan. Dia sedap lah sikit makan. Nasi panas-panas. Turut berkongsi, Sabura Ismail, 71 tahun, memberitahu ahli keluarganya juga gemar makan ikan masin memandangkan hidangan berdaging seperti ayam kurang mendapat tempat di bulan Ramadan. Bulan puasa ni ikan-ikan hidung dia tak apa suka sangat kan. Ikan kaitan musim tu lah. Memang tiap kali puasa masuk ya? Macam tak puasa pun misalnya kan. Lalu ikan apa yang nak cari kan? Ikan ni lah, ikan macam ni lah, ikan taman lah, ikan kalang tu lah. Makan cara orang kampung ni macam tu lah. Yang pasti, ikan masin belanak ini tetap menjadi pilihan buat penggemarnya. Perkongsian daripada Nur Ashikin Kamil. Memang fresh macam tu, Ya, tapi kan bila tengok macam tu terasa teringin pula nak rasa. Terus nak cari Terus nak cari. Dan jangan tak tahu kami buat kajian tadi tentang ikan belanak tu. Kat mana boleh dapat apa semua. Betul. Senanglah sebab ini boleh ikan masin ni dia boleh tahan lama kan. Boleh menjadi sajian kita dan sebagai pembuka selera ni memang nombor satu lah. Kan. Orang tahu kata apa? Sur. Itu orang Penang kata. Okey, tapi kita nak kongsi juga bila sebut tentang menu sahur, bila borak-borak tadi kita dengarlah studio director kita. Ya, siapa namanya tu? Cikgu kita panggil, tapi Cikgu Syamsul. Okey. Hari ni pagi ni rajin masak sendiri. Sambal sardin pecah telur katanya. Pecah telur. Sardin tu dipecahkan telur di atas lah. Saya ditiru ni lah Karaming lah. Betul tu. What's up guys? Okey, dia ada sebab je. Beberapa sebab je kenapa lelaki ni kalau bersahur masak sendiri. Kenapa tu? Satu kerana terlalu sayangkan isteri. Satu juga kerana terlalu kena masak sendirilah. Kena macam-macam. Jadi itu sebab isteri merajuk lah tu. Isteri merajuk. Jadi nak pujuk masaklah tu yang pecah-pecah telur semua tu kan. Kira lah cikgu. Okey. Alright, kita nak teruskan perkongsian. Sebab ini juga adalah satu kisah yang tular apabila peniaga di Bazar Ramadan dan juga peniaga-peniaga yang mencari rezeki ini dalam perjalanan itu, okey, cabarannya mungkin nak mendapatkan pelanggan apa semua kan. Tapi ini yang berlaku apabila ada satu kenderaan terbabit dalam kemalangan dan yang menyayat hati kita adalah dalam perjalanan untuk pergi berniaga dan kuih-muihnya, terutamanya karipap lah yang kita nampak bertaburan atas jalan.
Okey, inilah yang dikatakan dugaan di bulan Ramadan kan. Kadang-kadang betul lah kita tak tahu apa ujian dan dugaan setiap individu tu. Dalam usaha nak mencari rezeki, ini pula ujian yang diberi. Tapi kita nak bersama dengan peniaga tersebut iaitu Cik Muhammad Zukari yang berada di Klang. Nak tahu juga situasi terkini, bagaimana keadaannya dan juga situasi keluarga Cik Muhammad. Assalamualaikum. Cik Muhammad, boleh dengar kami dengan clear ya? Okey, baik. Mungkin apa pun kita ucapkan ialah simpatilah di atas kejadian yang berlaku dan melanda ini. Mungkin Cik Muhammad boleh kongsikan kembali bagaimana sebenarnya detik kejadian kemalangan itu berlaku? Mungkin boleh kuat sikit Cik Muhammad. Ya. Kami kurang jelas Betul. kat sini. Boleh sekali lagi? Okey. Okey. Kita difahamkan waktu tu nak ke Bazar Ramadan kan? Nak meniaga karipap ya? Waktu tu memang Cik Muhammad seorang diri ke ataupun ada yang menemani untuk ke bazar menjual? Seorang. Dan kejadian ini berlaku bagaimana, kalau sekali lagi boleh diceritakan Cik Muhammad? Masa itu melihat ada ujian sekejap. Lepas itu saya gerak. Lepas bulan andalan. Ada sudah saya tahu ingat motor kebabat ke Mahmudara. Baik, yang mungkin saya boleh sedikit rangkumkan adalah bertembung dan ada yang terbabasah sehingga di bawah jalan sehinggalah kereta ini terbalik, dan difahamkan juga mujur orang ramai ada yang membantu juga ya Encik Muhammad untuk kembali memperbetulkan keadaan keretanya itu, orang ramai yang berada di sana. Bomba pun datang. Bomba pun datang. Bomba datang. Kemudian datang betul salah. Nampaknya audio kita kurang jelas betul. berkenaan dengan perbualan kita dengan Cik Muhammad ni. Tapi apa yang boleh kami kongsikan? Sebenarnya situasi ni berlaku sewaktu Cik Muhammad nak ke bazar menjual kuih muih kan. Tapi mereka difahamkan, mereka yang berada di tempat kejadian mengatakan bahawa kereta Cik Muhammad ni terlanggar dengan pokok kemudian terbalik. Situasi ini sebenarnya mengundang sebablah dalam kalangan mereka yang berada di lokasi kejadian, sebab bila tengok rezeki kan, rezeki ni orang kata itulah mungkin pencarian untuk keluarga kan. Rasa sedihlah bila tengok keadaan sebegitu. Cik Muhammad, mungkin boleh kita nak sapa sekali lagi kalau audionya dah okey. Hello Cik Muhammad. Dengar kami? Ya. Okey, baik. Okey, nak tanya sikit Cik Muhammad. Tengok kepada gambar-gambar itu semua kuih bertaburan lah ya. Berapa yang dianggarkan jumlah kerugian tu yang berlaku ni? Dalam dekat 1,000 lebih. 1,500 saja. Allahu Akbar. Dan kami juga membaca daripada perkongsian mereka yang berada di situ, kabarnya waktu ada pihak yang nak telefon ambulans, Cik Muhammad kata tak nak telefon ambulans. Kenapa tu, kalau boleh kongsikan? Masa tu saya bergerak balik rumah. Cik Muhammad, minta maaf. Cik Muhammad, kalau boleh cakap di telefon boleh? Sebab kami kurang jelas. Saya nak pergi hubungi orang rumah. Masalahnya telefon kat rumah tengah repair kat kedai. Tak boleh nak hubungi. Lepas tu, itulah saya nak pergi klinik dulu kan. Nak gerak naik Grab. Okey, baik, faham. Cik Muhammad, lokasi nak ke bazar ni, bazar yang mana satu ni? Sektor 18.
Seksyen 18. 18 Shah Alam ya. Okey. Selepas ni akan kembali berniaga di bazar ataupun memerlukan sikit masa untuk kembali pulih ni, Cik Muhammad? Memerlukan sikit masa lah. Pasal transport belum ada lagi. Itulah ya. Tengok keadaan transport tu pun. Dengan keadaan kenderaan menyukarkan lah. sebegitu mungkin akan bermasa yang lebih lama lah. Ya. Kami doakan agar Cik Muhammad dan keluarga ini dilindungi dan insya-Allah lah kalau ada rezeki mereka yang sudi membantu, kita mungkin boleh kongsikan nombor akaun Cik Muhammad di Facebook Malaysia hari ini untuk sama-sama kami bantu ya Cik Muhammad. Ya. Terima kasih banyak Encik. Ya, sama-sama jaga diri ya. Terima kasih, jaga diri, terima kirim kasih salam banyak dengan keluarga. Semua pada semua rakyat Malaysia sebab memberi bantuan dari segi keuangan dan mental. Amin, amin. Dan kami doakan Saya juga pun teruja sangat-sangat. Ya, kami juga doakan urusan cepat untuk dipermudahlah ya. InsyaAllah. Selamat semuanya berkat bulan Ramadan ni. Amin. Assalamualaikum. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Itu dia tadi ujian Cik Muhammad. Sukar, berbeza kan. Sebab kita nampak orang ke bazar Ramadan ini, kita akan selalu cakap macam, oh dia berniaga di bazar Ramadan ni, rezekinya melimpah ruah kan. Tapi cabaran di sebaliknya itu, perkara-perkara macam ni pun boleh berlaku juga. Betul. Kami juga nak ambil peluang ni lah, nak nasihatkan bukan saja kepada peniaga, kepada anda yang mungkin nak ke bazar atau ke mana sahaja. Dalam situasi sebegini perlulah berhati-hati kan. Kadang-kadang kita faham, kita penat bekerja, kita tak cukup tidur dan sebagainya kan. Kalau boleh tu elaklah pemanduan kan. Takut-takut situasi yang tak diingini boleh berlaku. Ya, betul. Ini pengajaran kepada kami berdua juga dan saya percayalah kepada anda semua yang menonton kami. Setakat ini di Malaysia ini kita berteriak seketika. Betul. Selepas ini kita nak berbicara dengan soal wang dan kita nak bercakap lagi berkaitan dengan bazar Ramadan ini. Ini orang kata persoalan yang selalu bermain di minda setiap individu. Nak kawal perbelanjaan bagaimana? Betul. Kejap lagi kita tanyakan pakar, okey? Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, salam Jumaat, salam Ramadan. Kita teruskan perkongsian di Malaysia hari ini dengan soal wang pada hari Jumaat ini dan hari ini kita nak berbicara berkaitan dengan kawal perbelanjaan di bazar Ramadan. Diam tak diam tutup bila kita ke bazar Ramadan ini. Kalau dulu mungkin dengan cashnya kita boleh tengoklah berapa had yang kita keluarkan, kita habiskan yang ada saja. Tapi sekarang mungkin dengan cashlessnya, dengan macam-macam caranya untuk membayarkan di apps sana, apps sini apa semua, kita pun dah terlepas, dah lost track dah. Tak tahu dah, tahu-tahu banyak juga aku spend hari ini. Itulah kita nak berbicara berkaitan dengan macam mana nak kawal perbelanjaan di bazar Ramadan ini. Tapi kita nak bersama dengan pakar. Bukan saya akan bercakap bersendirian. Kita kembali bersama dengan Dr. Adam Zubir, perunding kewangan. Assalamualaikum Dr. Sihat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa setakat ini okey. Puasa. Sehari puasa. Alhamdulillah, itulah kewajipan kita doktor. Mungkin sebelum kita nak ke bazar Ramadan ini, sekarang ni pun alang-alang dah ada perunding kewangan ini. Nak cakap juga tentang prestasi nilai ringgit ni. Sebab menjadi kekeliruan jugalah kan, keraguan, ada juga kerunsingan. Setakat ini nilai ringgit Malaysia alhamdulillah di pasaran doktor. Bila kita lihat nilai ringgit Malaysia, saya baru je cek tadi dalam perjalanan ke sini. Okey. I mean dia berada pada tahap itulah kan, 4.69, 4.7 dekat situ kan, berbanding dengan US dollar. So semalam saya tengok Kerajaan Akhbar, Perdana Menteri kita pun Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa ringgit Malaysia prestasinya mengukuh. Kan? Tapi kita tak boleh nak cakap for sure lah sama ada benda ni akan terus mengukuh sebab keadaan ekonomi masih lagi tak menentu. Kan? Dengan di Amerika Syarikat sekarang ni pun mereka dalam akan memasuki ke election soon. Kan? So benda-benda ni akan it's something kita sebagai rakyat Malaysia boleh tengoklah. Perkara yang akan mengganggu gugat juga prestasi ringgit lah. Betul. Ketidakstabilan yang berlaku di luar tu. Okey, doktor, kita nak kembali kepada bazar Ramadan ini. Nak kawal perbelanjaan di bazar Ramadan ni secara nasihat daripada seorang perunding kewangan ni. Sebab of course once kita dah masuk ke bazar Ramadan je, macam-macam kita akan jumpa godaannya dengan nafsunya. Tetapi dari sudut perbelanjaan dan juga untuk kita mengawal kadar perbelanjaan di bazar Ramadan ni, mungkin ada tips ni doktor. Okey. So macam zaman-zaman dulu, kalau tipsnya senang, kita bawa duit, contohnya jangan bawa banyak duit. RM100 ke RM200 ke bazar Ramadan. So senang nak kawal. Dulu bawa RM50, kita boleh belanja dengan apa yang duit yang kita ada. Setuju. Tapi sekarang ni tadi seperti apa yang Hanif cakap,
kita menggunakan aplikasi. Yeah. Kerana aplikasi ni direct link kepada bank kita. Mungkin kalau dalam bank kita ada RM1,000, takkanlah perbelanjaan kita RM1,000 juga. So apa yang saya biasanya buat, sebenarnya aplikasi ini kita boleh limitkan ataupun kita boleh hadkan berapa duit yang kita top up dekat dalam app tersebut. Okay. So macam saya sendiri, contohnya saya guna app, tak kisahlah apa saja app, saya top up RM50 saja. Okay. So saya hanya belanjakan RM50 yang ada dalam app saya. Kalau saya nak beli sesuatu benda, tapi duit dalam e-wallet saya itu dah tak ada, saya tak boleh nak beli. So sebenarnya masih lagi boleh kawal dengan adanya all this digital payment, masih lagi boleh kawal. Nak tak nak je. Betul, kita yang disiplinkan dirilah. Okey, bila cakap nak tak nak tu, sebenarnya kita nak tinjau juga. Ada satu perkongsian dilakukan oleh wartawan kita, Aminah, dan katanya membawa RM20 saja ke Bazar Ramadan. Dan kita tengok apa yang boleh didapatkan dengan RM20 itu dengan tinjauan ini. Jom. Assalamualaikum, hai buat seluruh penonton Malaysia hari ini. Baiklah, sekarang ni saya berada di Bazar Ramadan TTDI, di mana saya nak tengoklah apa yang saya boleh buat dengan duit yang bernilai RM20 ni. Okey, jom saya nak tengok apa yang saya boleh beli dengan RM20. Okay, first kita nak beli kuih. 100 berapa ni, Kak? Satu RM4. Ambil satu, Kak. Saya beli kuih seri muka dengan harga RM4. Sekarang saya nak beli air favourite saya. Aisnya ais sedapnya. Ais sedap. Satu ya, Kak. Berapa ringgit? RM4. Okey, RM4. So kita ada balance lagi RM11. Saya beli. So RM12 lagi. Let's go. Kita nak cari nasi pula untuk lengkapkan juadah kita pada hari ini. Let's go. Saya rasa ini adalah juadah terakhir saya. Kita pun ada RM12 je lagi. Jomlah kita nak beli nasi lemak ayam berempah. Bang, satu bang nasi lemak ayam berempah berapa ni? RM9. RM9 Memang kita ada balance RM3 memang ngam-ngam je. Okay, saya pun dah penat dah menyelam di Bazar Ramadan ni. Inilah hasil RM20 yang saya dapat. Saya dapat teh ais, nasi kukus ayam berempah dan juga satu kuih seri muka dengan harga RM17. So ada baki lagi RM3. Saya rasa untuk yang bujang dan yang untuk makan sendiri okeylah RM20 nak belanjakan dekat Bazar Ramadan. Tapi kalau untuk yang berkeluarga, saya rasa mungkin lebih baik kita masak sendiri ataupun ada alternatif sendirilah untuk menjimatkan lagi. Saya nak tanya juga pendapat orang ramai, berapa banyakkah bajet yang mereka keluarkan untuk belanja di Bazar Ramadan? Sebagai pembeli yang berhemah, nak jimat duit, especially for student, memang kita akan sentiasa manage lah duit. Tengok kalau benda tu more dan misalnya beli kuih takkan lebih daripada RM5 macam tu, okeylah. Kalau lebih, maksudnya macam nasi ayam selalunya pun atas RM8 pun macam tak berbaloi. Sebab kita boleh masak sendiri kan kat rumah. Kalau kita beli shopping sendiri, kita masak sendiri lagi murah. So kebiasaan saya akan spend depend pada makanan saya nak beli. So mostly dalam 20 ke 25. Since kat rumah kita dah ada yang dah masak, so kita akan spend around RM10 ke bawah untuk kita beli juadah-juadah yang ringan. RM10-15 macam tu lah. And then kadang-kadang saya beli nasi ayam, and then nasi belau. And then saya pandai-pandai bajet lah. Bazar Ramadan mahal maybe sebab tapak dia mahal kot. Tapi selalunya kita datang lah dekat TTDI ni tak mahal sangat pun. Biasa je harga dia. Pada pandangan saya tak mahal sebab memang harga memang macam tu dah. Sebab banyak kenaikan kos kan. So peniaga pun terpaksa lah naikkan harga untuk tampung dia punya pembelanjaan. Mahal tu mungkin disebabkan kenaikan harga barang. Tapi tengoklah, kalau pandai membeli, pandailah kita spend. Bagi saya depends kat dia orang lah. Apa dia orang pilih. So kalau dia orang terlebih membeli, so benda tu jadi mahal lah.
Baik, saya suka dengan eksperimen sosial ni sebab apabila dibawakan kepada satu nilai RM20 memang itu saja yang perlu dibelanjakan. Cumanya kadang-kadang mungkin kita ni bawa satu nilai tetapi bila sampai kat sana lain pula perancangannya. Dari sudut kewangan ni doktor, sebelum bulan Ramadan mungkin perbelanjaan kita sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. Itu mungkin boleh di-convert kan kepada perbelanjaan ketika di Bazar Ramadan. Kita ambil balik nilai-nilai itu sepatutnya ke Bazar Ramadan, doktor. Kalau saya tak setujulah. Okay. Kan? Bagi saya sebab kita tengok bulan Ramadan ni, tujuan ni adalah untuk kita menahan diri. Okay. Menahan diri kita dari nafsu makan, bercakap benda-benda yang tak bermanfaat dan sebagainya. So, apa kata kalau kita gunakan bulan Ramadan ni sebagai bulan mentarbiahkan diri kita untuk supaya kita dapat merancang kewangan kita dengan lebih baik kan pada bulan-bulan yang akan datang. So, kalau kita bawa habit kita, contohnya sebelum ni kita belanja breakfast, makan sarapan, makan tengah hari, makan malam, kos mungkin dalam sehari tu mungkin RM50 misalnya. Okay. Contoh. Agar kita nak bawa RM50, okey, RM50 ni balas dendam dekat bulan Ramadan ni pun kita nak juga spend RM50. Bagi saya tidak ada manfaat. Bagi saya suka gunakan bulan Ramadan ni sebagai cara untuk kita mendidik diri kita supaya kita dapat berhemah ketika kita berbelanja apabila kita kita pergi keluar ke mana-mana lah. Contohnya makan di luar. So, saya sukalah tips tadi yang dikongsikan bawa RM20. Dulu pun saya, macam tu juga? Macam tu jugalah dulu kan. Bila saya bawa RM50. Sebab saya dah ada family. Kalau single, okeylah RM20. Tapi dah ada isteri, dah ada anak kan. So, mungkin RM20 tak cukup. Tapi saya bawa RM50. Saya gunakan duit itu untuk beli. Dan benda ni pun yang saya amalkan, contohnya nak beli barang-barang dapur. Pun sama juga. Beli barang dapur pun saya bawa cash. Berapa banyak yang saya ada, itu saja yang saya belanjakan. Kalau kita buat benda ni secara konsisten, insya-Allah kita dapat mengawal kewangan kita secara total. Secara menyeluruh. Dan mendidik jugalah untuk kita berbelanja seadanya lah. Seadanya. Tidak selebihnya. Sebab kadang-kadang bila kita pergi bazar tu, sebab doktor ni dah difahamkan dah 3 tahun tak ke bazar Ramadan ni kerana faktor-faktor sebegitulah. Faktor yang nak membantu peniaga. Kadang-kadang kita, nampak tak ramai orang, kita beli. Padahal kita tak perlukan pun benda tu. Okey doktor, mungkin ada yang tertanya juga, kenapa nak dibazirkan ataupun kenapa nak berbelanja di bazar Ramadan? Kan boleh masak sendiri, lebih jimat apa semua. Tapi kepada mereka yang mungkin tak ada option tersebut, pilihan tersebut, hanya bazar Ramadan sajalah tempat untuk mencari juadah ketika berbuka. Mungkin hidup seorang, kerja tak sempat. Apa tipsnya sepanjang 30 hari ni? Okey, 10 dah lepas, lagi 20 hari inilah. Untuk kawal perbelanjaan tu, sehari minimanya berapa ke? Ataupun ada hari-hari yang boleh lebih sikit, ada hari yang boleh lebih kurang ke? Bagi saya kalau nak setkan limit, contohnya kalau kita set sehari RM30 ataupun RM20 pun boleh. Tetapi kita kena lihat keadaan. Sebab RM20 mungkin tak sesuai untuk semua orang. Mungkin ada family mungkin RM20 tak cukup. So yang tips yang saya lebih suka gunakan adalah jangan membazir. Kan, bila kita beli sesuatu makanan itu, contohnya Ramadan pertama kita beli dan ada pembaziran yang kita tak habis, misalnya kena buang dan sebagainya. So kita tengok, mungkin satu family tu mungkin satu plastik air cukup kan, untuk 3 orang minum. Makanan pula mungkin 2 juadah saja, 3 juadah saja. Jangan lebih-lebih. Kadang-kadang saya nampak ni juadah ni macam-macam sebab kita nak try semua benda. Kan? Kalau boleh setiap kedai tu, setiap gerai tu kita menyumbang. Niat nak menyumbang lah. Betul. Tetapi masalahnya pembaziran terlalu banyak. Saya cukup tak suka lah bila ada pembaziran. Kalau kita habiskan tak apa. Kalau kita sedekah kepada jiran-jiran kita tak apa. Tetapi kalau ada pembaziran yang kita tak makan, esoknya dah habis, esok beli benda yang baru. Benda yang pembaziran ni bagi saya dia kontradik daripada apa yang kita diajar di dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita gabungkan kepada elemen-elemen tersebut lah mungkin tradisi kita, masyarakat kita nak meraihkan bulan Ramadan ni dengan bazar Ramadan, tetapi dalam sama juga agama Islam mengajar kepada perkara yang lain. Saya setuju juga kepada apa yang doktor kongsikan tadi doktor, tapi mungkin kepada keluarga ni kadang-kadang kita kalah kepada benda-benda yang macam tu. Kan kita mungkin kuat sebagai ibu dan juga bapa untuk ada kawal perbelanjaan tersebut. Bawa yang si kecil ini sebab mereka, kita nak raikan mereka berpuasa. Cakap, ayah nak makan ni semua. Ni semua nak beli ni. Itu mungkin ada juga tips untuk mengatur kewangan sebab mereka mungkin belum lagi ke tahap untuk mengatur kewangan tu. Macam mana tu sebenarnya? Ini susah sikit nak jawab ni sebab saya pun ada 3 orang anak. Sebagai seorang ayah juga kan. Okey, paling senang jangan bawa mereka lah. Itu paling jangan senang bawa lah. terus. Senang, habis. Kan? Faham. Mereka duduk kat rumah, habis. Mudah betul ni. Tak payah ikut. Tapi kalau kita nak bawa anak kita, nak mengajar mereka tentang bulan Ramadan, berpuasa, bazar Ramadan dan sebagainya,
apa yang saya biasanya buat untuk anak-anak saya ni, saya bagi mereka duit. Okey. So saya bagi mereka dah RM5. Belilah apa, tapi RM5. So mereka akan pergi nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni, tapi ada RM5 saja. So itu yang akan membuatkan mereka berfikir untuk beli apa yang mereka betul-betul nak. So dengan cara itu, maksudnya saya dapat menjaga kewangan saya dan dalam masa yang sama saya mengajar ataupun melatih anak saya ni untuk cakna dari segi berbelanja itu. Bukan ni untuk beli semua. Kalau mereka nak sesuatu benda itu tetapi duit dah tidak ada, saya akan cakap, okey, esok datang lagi. Okey, dan boleh terima anak-anak boleh? zaman sekarang ni boleh kita bagi mereka duit. Biar mereka kebanyakannya yang kebanyakannya mereka kita akan cakap, oh, beli apa-apa. Jadi kita yang akan bayar. Betul? Tapi mereka tak merasai duit tersebut. Bila kita bagi duit kat mereka, okey, bukan ni kita nak menghalang. Kita bagi duit tu, nah RM5. Dia dapat pegang RM5 tu. So belilah dengan apa yang mereka ada dengan nilai RM5 tu saja. Seperti apa yang dah ditunjukkan tadi lah. Kan? So RM20. So mereka kadang-kadang apa yang mereka nak, benda ni kita kena latih mereka daripada usia yang muda supaya bila mereka besar nanti mereka akan nampak, oh, saya ada bajet. Kita nak melatih mereka tentang budgeting. Okey, baik. Merancang kewangan di usia muda. Menariklah. Saya ambil teruslah nasihat ni secara direct ni. Sebab saya pun kadang-kadang macam tu, beli je tak apa nanti kita bayar apa semua. Nak okey kita yang bayar. Okey, baik. Mungkin terakhirnya sebab saya melihat isu ini kepada pembaziran. Doktor juga tadi ada tegur juga dan kalau diperhatikan setakat 10 Ramadan sebelum ini lebih daripada beberapa ratus ribu kilogram makanan telah pun dibazirkan. Itu baru 10 hari yang pertama lah. Dan apabila pembaziran itu berlaku, bermaksud kewangannya juga, dari sudut nilai mata wangnya juga terbazirlah. Itu baru yang tidak dibeli. Belum termasuk yang dah dibeli ni, Doktor. Mungkin keseimbangan antara peniaga dan juga pembeli ni dalam memastikan bahawa tiada pembaziran dari sudut itu juga, Doktor, nasihatnya. Nasihat saya kepada pembeli, kita beli ukur baju di badan sendirilah. Kita beli apa yang kita boleh habiskan. Kan? Jangan beli berlebih-lebihan. Dari segi nasihat untuk peniaga pula, bagi saya itu perniagaan. Perniagaan ni kita tak tahu kan macam mana kita kena pandai buat bajet kita sendiri dari segi okey berapa rasanya dalam sehari ni berapa yang kita boleh jual. Misalnya. Sebab kebanyakannya bila orang tak membeli itu daripada peniaga ini, itu yang menjadi pembaziran tu sampai beratus ribu kilogram, masya-Allah. Kalau saya nak kalau kita ingat saudara-saudara kita di Palestin misalnya, mereka ni nak makan, nak minum pun susah kan? Tapi di Malaysia ni beratus-ratus ribu kilogram habis membazir begitu saja. Saya memang tak sukalah pembaziran. Itu satu benda prinsip yang saya tanam daripada kecil lagi. Mak ayah saya memang nasihatkan saya jangan membazir. Sebab bila kita membazir ni rezeki, macam mana Allah nak turunkan rezeki itu? Kalau kita sentiasa membazir, kita tak boleh nak jaga rezeki yang Allah bagi ni, kita tak boleh nak jaga. So untuk peniaga ni saya tak tahu macam mana nak menasihati mereka sebab itu bukan dalam industri saya. But saya sebagai seorang ahli perniagaan, apa yang kita boleh buat, kita kena buat projection. Maksudnya bukan sekadar kita nak hit 20,000, kita kena jual sekian-sekian, kita kena ada barang sekian-sekian. Tidak, tetapi kita kena lihat realitinya. Okey, zaman sekarang ni orang dah bijak. Orang pilih nak beli apa. Betul tak? Zaman sekarang ni. Dan tengok juga contohnya nasihat-nasihat kewangan yang diberikan juga, mereka hanya ada limit amount of money yang mereka boleh belanjakan. So sebagai seorang peniaga kita kena tengok, okey, and then buat projection. Kalau sold out lebih baik daripada membazir. Ada pembaziran berlaku. Doktor, terima kasih banyak. Banyak nasihat sebenarnya yang boleh guna pakai kepada realiti keluarga dan juga orang bujang lah pada ketika ini. Cashless tidak bermaksud kita boleh berbelanja sesuka hati. Boleh juga disetkan limit kepada aplikasi tersebut. Okey, itu sedikit tips yang kami kongsikan di soal wang pada hari ini untuk kawal belanja di Bazar Ramadan. Dan bercakap berkenaan dengan Bazar Ramadan, petang ini rakan-rakan saya di Malaysia hari ini akan juga turun ke Bazar Ramadan di Wangsa Maju untuk Bazar Amal Ramadan Malaysia hari ini. Kita akan membantu para peniaga yang untuk melakukan kebajikannya yang daripada golongan asnaf ini. Jadi 4 rakan saya ini akan turun untuk juga berniaga. InsyaAllah mereka akan cuba untuk meyakinkan anda untuk membeli barangan mereka di Bazar Ramadan dan tiada pembaziran yang akan berlaku. Okey, jumpa mereka di sana dan kita nak berteriak seketika. Banyak lagi perkongsian yang akan bawakan kepada anda selepas ini di Malaysia hari ini. Thank you.
Baik, kembali lagi bersama kami di MHI. Alang-alang dah berbelanja di Bazar Ramadan tu, adalah sedikit peruntukan untuk anda menjalankan tanggungjawab untuk bersedekah kepada yang memerlukan. Hari ini kita nak berbincang berkenaan dengan dana pengurusan dan penambahbaikan Masjid Nur Muhammad Kompleks Islam Darul Faizin KIDAF, dan sudah pun bersedia secara dalam talian. Ini dia Ustaz Jafri Abu Bakar, pengasas Kompleks Islam Darul Faizin KIDAF. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Rina. Apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ustaz sihat nak? Ya, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Dah hari ke-10 ni semuanya okey Ustaz? Oh, Alhamdulillah. Dah masuk waktu fasa maghfirah, pengampunan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat. Okey Ustaz, kita nak teruskan berkenaan dengan dana pengurusan dan penambahbaikan Masjid Nur Muhammad ini, Kompleks Islam Darul Faizin. Sebagai permulaan tu mungkin pengenalan lah untuk Ustaz ceritakan berkenaan dengan pengurusan dan juga penambahbaikan masjid ini. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Sebenarnya madrasah ni saya bangunkan untuk ayah saya sebenarnya. Bila ayah saya meninggal dulu, ayah saya sakit kanser. Waktu tu ayah saya ni dia imam dan dia mengajar Quran bersama dengan mak saya dekat rumah. Lepas tu bila ayah saya meninggal, saya duk fikir apa yang saya boleh buat untuk kesinambungan pahala-pahala dia tu. Jadi saya orang kampung, kita mesyuarat-mesyuarat dan akhirnya kita bangunkan Madrasah Mahmudiah yang saya namakan sepenuhnya dengan nama dia. Kemudian bila itu tahun 2011 dulu waktu dirasmikan oleh Datuk Dr. Profesor Harun Din waktu tu, almarhum lah. Kemudian bila sampai satu peringkat dah mula plan nak buat peringkat menengah. Dan akhirnya kita bangunkan Ma'had Darul Faizin. Waktu tu tahun 2014. Lepas tu orang ramai duduk ngaji. Makcik-makcik, orang kampung, semua pekat-pekat duduk ngaji dan ramai minta request nak duduk di madrasah. Maka kami beli sebidang tanah di Bandar Baru Kedah. Dan kita bangunkan Kompleks Islam Darul Faizin. Dengan penyusunan bangunan-bangunan yang lebih sistematik lah. Mula-mula sekali saya buat masjid. Masjid ni saya nak balik kepada macam mana masjid zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman salafus soleh, yang masjid menjadi center point. Jadi di masjid ni kami sediakan tempat pengajian, di masjid ni ada kelas pratahfiz, di masjid ni ada kelas tahfiz, di masjid ni juga ada pejabat, ada library, semuanya terangkum dalam masjid ni. Jadi masjid kita ini dia beroperasi hampir kira sepenuh masa dia duduk dalam operation. Tutup sekejap saja sebab dia berdua 4:30 pagi orang dah start, dah belajar dah masuk untuk kelas dia, qiyam mulai sebagainya sampai ke 11 malam. 11:30 malam masjid kita masih on lagi. Jadi insya-Allah saya yakin sumbangan-sumbangan yang telah kita berikan semenjak daripada awal dulu telah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan pengimarahan masjid yang sebeginilah. Cumanya bila tempoh tu dah lama, pelajar-pelajar pun makin bertambah daripada masa ke semasa, maka kita perlukan kepada beberapa agenda perubahan. Yang pertamanya kita nak kena sediakan kawasan pengajian yang lebih selesa untuk penambahan pelajar di kalangan pelajar tahfiz dan juga warga emas. Kemudian yang keduanya, kita nak kena sediakan juga asrama pelajar untuk pelajar lelaki-lelaki yang kita tengok dah siap tu. Cuma nanti Zaid Muhammad ada penambahbaikan sedikit lagi. Dan pelajar kita telah pun menggunakan asrama pelajar yang tuan-tuan sama-sama infakkan. Baru aja masuk tak sampai sebulan baru ni. Kemudian yang ketiganya, kita nak buat tambahan rumah-rumah warga emas. Sebab kita tak sekarang ni warga emas ada 60 orang. By end of the year, ujung tahun ni saya target at least ada 150 orang warga emas yang akan duduk di Darul Faizin ini. Jadi subhanallah kita kena buat lagi rumah warga emas, tambahan rumah-rumah warga emas lagi. Dan yang berikutnya kita nak buat bangunan untuk pelajar perempuan. Sebab tahun depan kita nak start ada pengambilan pelajar perempuan dah. Jadi kita beli sebidang tanah sebelah dengan Darul Faizin itu untuk kita buat rumah asrama pelajar warga emas, ada kelas akademik dia, asrama dia, surau dia dan sebagainya lah. Jadi keseluruhannya Saudara Muhammad mencecah 5 juta ringgit. Itulah mukadimah sikit lah. Okey, itu antara sasaran kos yang diperlukan. Mungkin Ustaz juga boleh ceritalah, bila dah terdengar ni pastinya ramai dalam kalangan penonton rasa terpanggil untuk sama-sama memberi sumbangan. Caranya Ustaz? Baik, Alhamdulillah tuan-tuan, saya nak ambil kesempatan ini ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah menyumbang semenjak daripada awal bersama dengan Darul Faizin, dan kami tak akan mampu untuk buat semua ini melainkan dengan sumbangan daripada tuan-tuan. Hari ini kita berada pada hari Jumaat. Kita berada pada pagi Jumaat pula. Kita berada dalam bulan Ramadan pula. Ini waktu yang paling hebat dan paling istimewa untuk kita sedekah. Jangan lepaskan peluang ni tuan-tuan. Peluang ni tak datang
Saudara Muhammad selalu kan, dia akan datang dekat kita seminggu sekali, waktu paling perfect untuk kita bersedekah. Maka tuan-tuan ambil peluang ni, insya-Allah ada nombor telefon yang tertera, ada nombor akaun yang tertera, dan nanti bila tuan-tuan infak ada QR code pun untuk tuan-tuan scan, insya-Allah. Tuan-tuan bagilah seikhlas mampu yang tuan-tuan nak bagi. Sekarang ni kita perlukan 5 juta. Saya yakin 5 juta ni banyak, tuan-tuan. Saya pun tak mampu nak cari duit banyak tu, tapi dengan kita buat sama-sama, insya-Allah kita akan mampu untuk merealisasikannya. Dan ada nombor telefon. Tuan-tuan boleh kontak nombor telefon itu. Nanti bagi tahu tuan-tuan bank in duit macam mana. Kita akan minta alamat tuan-tuan, sebab kita nak post buku-buku yang kita susun, antaranya buku-buku zikir yang boleh tuan-tuan amalkan. Kami pun nak tumpang pahala tuan-tuan beramal dengan amalan-amalan. Tuan-tuan pun dapat bahagian, kami pun dapat bahagian juga seorang sikit, insya-Allah. Tuan-tuan ambil peluang ni, jangan lepaskan peluang ni, peluang untuk kita memanfaatkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya untuk kita bersedekah, terutamanya kepada pembangunan dan pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin, khususnya kepada dan juga untuk penambahbaikan dan juga menampung perbelanjaan kos pengurusan pelajar-pelajar di Darul Faizin ini, insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dipermudah hendaknya. Kita pun nak ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz Jafri Abu Bakar atas perkongsian berkenaan dengan dana pengurusan dan penambahbaikan Masjid Nur Muhammad Kompleks Islam Darul Faizin. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Selamat berpuasa. Sama-sama, insya-Allah. Baik, itu dia tadi bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar. Selepas ini, satu lagi perkongsian bersama dengan rakan saya Hanif. Ini berkenaan dengan wakaf dan pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung. Semuanya selepas ini. Okey, terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Ada perkongsian yang sangat penting untuk saya kongsikan kepada anda. Segala benda mungkin bermula dengan yang pertama. Dan inilah yang pertama yang dilakukan berkaitan dengan masjid pertama di Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Dan kita mengharapkan wakaf dan juga infak daripada anda semua yang menonton Malaysia ini pada pagi ini. Dan sebab itulah kita bersama dengan Ustaz Cik Amran Mat Yusof, pendawat bebas merangkap Duta Khas Pembinaan Masjid Pertama di Bukit Beruntung. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum. Ramadan okey tahun ini? Alhamdulillah. Cantik. Ada 2 jari kat tu. Okey Ustaz, mungkin yang pertama sebab saya juga agak terkejut kerana ini masjid pertama di Bukit Beruntung dengan kawasan kapasiti yang sangat luas itu. Mungkin ada pengenalannya sikit Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pertama sekali Bukit Beruntung mula membangun pada lewat 90-an. 98, 99. Dalam tempoh itu sampai sekarang penduduk sudah mencecah hampir 60,000 orang. Ramai dah tu. Tapi kita masih belum ada masjid. Yang ada sekarang ni untuk ibadah kita guna 11 buah surau. 6 daripadanya upgrade jadi solat Jumaat. Surau Jumaat lah. Jadi kalau penduduk 60,000 orang tu dan persentejnya kebanyakannya orang Islam, maka tidak mencukupilah di surau-surau tu. Sebab tu bermula 2013 kami cuba ambil inisiatif cuba bangun untuk membangunkan Masjid Bukit Beruntung yang pertama. Kita alhamdulillah perjuangan kita dapat tanah daripada pihak pemaju. Dapat plan yang cukup sempurna, semua ready, dapat kelulusan daripada pihak Jabatan Agama Islam Selangor daripada 2013. Dan perjuangan daripada 2013 sampailah pada hari ini. Kita sedang cuba dan mencuba untuk membangunkan masjid yang pertama tadi tu. Jadi sebab tu kalaulah siapa yang menonton sekarang, inilah yang pertama. Maka moga-moga kita jadi orang pertama lah untuk membangun masjid ini. Betul, bersama-sama. Ini perjuangan dah memasuki tahun ke-11 ni Ustaz. Ya, betul. 2013 lagi dan mungkin nak dikongsikan jumlah kos ni tu Ustaz diperlukan dan setakat ini macam mana dana tu? Baik, masjid ni bukan hanya sekadar masjid untuk tempat solat, tapi kita buat kompleks. Di sana segala macam adalah dengan rumah staf, rumah imam dan sebagainya. Ada dewan untuk dewan serbaguna. Jadi masjid ni totalnya 16 juta. 16 juta siap dengan parking, siap dengan solar. Tetapi sampai sekarang collection kita mencecah lebih kurang 5 juta. Lebih kurang 5 juta. Alhamdulillah. Ada perkembangan yang agak baik. Terima kasih banyak kepada MHI yang banyak membantu. Amin, alhamdulillah. Jadi kita harap dengan Ramadan dan Jumaat yang kali ini kita harap adanya
rasa di antara kita semua untuk membangunkan rumah Allah Subhanahu Wa Dan Taala. Ustaz dah sentuh berkaitan dengan Ramadan dan juga Jumaat. Kebaikan berinfak terutamanya pada hari yang mulia dan juga bulan yang mulia ni Ustaz. Baik, nombor satu, kita faham hari Jumaat adalah hari yang paling mulia di antara hari. Ramadan pula adalah bulan yang paling mulia di antara bulan. Dan kita baca hadis Nabi ni di antara manusia yang suka derma, dan dermanya Nabi lebih laju daripada angin yang bertiup. Dan ada dalam hadis sahih daripada Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada doa malaikat. Malaikat di pagi-pagi ni, dia akan doa. Ada dua malaikat, dia akan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kurniakan bagi mereka yang bersedekah itu gantian. Dan satu lagi, orang yang bakhil ni, dia ada doa juga malaikat. Allahumma a'ti munsikan halafan, iaitu gantikan kepada mereka itu yang kedekut itu kehilangan. Maka kita ambil ruang Ramadan dan Jumaat untuk kita dapat doa daripada malaikat yang kita pasti doa malaikat sudah tentu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini adalah waktu yang baik juga untuk bersedekah, terutama berinfak pada ketika ini, dan itu butirannya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga bagaimana cara untuk sama-sama turut menyumbang pada ketika ini? Baik, alhamdulillah zaman kita ni tidaklah susah untuk memberi sumbangan. Yang perlu adalah kemahuan untuk melakukannya. Jangan kita bertangguh untuk kita tengok dekat TV ni, tonton di TV, ada nombor akaunnya, ada websitenya, ada QR code-nya, ada segala macam yang tidak ada alasan untuk kita menyegerakan. Yang paling penting, jangan tangguh untuk melakukan sedekah, kerana dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun surah 63 ayat 10, Allah cerita ada orang yang bila bertemu Allah nanti di akhirat, dia akan menyesal, dia minta balik ke dunia. Bila Allah tanya kenapa nak minta balik ke dunia, dia kata watasaddaq, aku nak melakukan sedekah. Jadi kita sementara kita ada di atas muka bumi Allah, jom kita lakukan dengan kadar segera membangunkan masjid yang pertama Bukit Beruntung yang kami pegang dengan wadah perpaduan ummah. InsyaAllah. Yalah, Bukit Beruntung pun memang memerlukan masjid ni, saya percaya dengan kawasan tersebut. Okey Ustaz, mungkin yang terakhirnya kalau nak dikongsikan kepada orang ramai kebaikannya dan juga kepentingan untuk adanya masjid yang pertama di Bukit Beruntung ni. Baik, yang pertama, kami bila ada 11 buah surau, maka penduduk dia berasingan, sekelompok. Jemaah dia berasingan. Jadi hubungan kita tak kuat. Tujuan utama membangunkan masjid adalah untuk menghimpunkan semua sekali duduk di setempat, dan masjid itu dijangka dapat menerima 3,500 jemaah dalam satu waktu. Alhamdulillah. Kan? Dan masjid itu juga disediakan satu dewan yang apabila dikeliling kawasan itu, di seluruh Bukit Beruntung tiba-tiba ada banjir, ada itu dan ini, maka masjid ada tempat tumpuan untuk jadi nadi penyelamat dekat situ. Dan masjid juga menjadi Islamic One Stop Center. Kita harap semua orang dapat ke situ untuk mengadu masalah dan menyelesaikan masalah umat Islam di sana. Maka saya merayu sangat-sangat, kalaulah tak ada RM100, mungkin 50. Kalau tak ada 50, mungkin 10. Kalau tak ada 10, bagilah RM1. Yang paling penting perjuangan kita, moga-moga Allah memberkati perjuangan. Amin, amin. Saya juga berharap agar dapat dipermudah urusan. Amin. Perjuangan dari 2013 ni untuk terus mendapatkan dana bagi membina masjid ini dipermudahkan untuk wakaf dan pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Terima kasih banyak Ustaz Cik Amran. Semoga segala urusan dipermudahlah sama berpuasa jugalah. Kita ambil keberkatan bulan Ramadan dan juga hari Jumaat ini. Okey, saya nak teruskan perkongsian dengan anda semua. Jadi saya perlu ke sana untuk bersama dengan rakan setugas saya ni, Rena Hazrina, yang memang setia menanti saya di sini saja. Wah, memanglah setia dan habis dah ni. Okey, kita sebenarnya nak wawarkan berkenaan dengan program Oh Mami. Jadi anda boleh saksikan gelagat family Amira Rusli bersama dengan Amma Bahrin dan anak-anak mereka, Anaki dan Arisa, sepanjang bulan Ramadan ini. Pastikan anda dah standby depan TV pada setiap hari Sabtu jam 5 petang di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Ya, betul. Banyak perkongsian yang kami dah bawakan kepada anda pada hari ini. Jadi diharapkan agar dapat memberi manfaat. Itulah impian kami untuk sama-sama dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan. Ada pengajarannya, ada juga inspirasinya. Dan pada hari Isnin kita akan teruskan perkongsian di Malaysia hari ini berkaitan dengan isunya ajaran sesat berleluasa. Ini pun penting juga. Akidah kita ni boleh ditarik, boleh ditolak dengan benda-benda yang macam ni lah. Sebab kadang-kadang kita ni mudah terpengaruh dan percaya benda ajaran-ajaran yang babitkan agama ni terutamanya.
risau kan benda-benda sebegini. Jadi eloklah anda fokus pada hari Isnin bersama kami untuk topik ajaran sesat berleluasa ini. Petang ni di Wangsa Maju ya? InsyaAllah. Nampak tadi kat poster tadi? Awak nampak? Kalau nampak sudi-sudi kan lah. Kalau berkesempatan saya sampai. Silakan Rena. Okey, ini kami nak wawarkanlah kepada anda semua penonton MHI. Jom meriahkan bersama kami di Bazar Amal Ramadan MHI di Wangsa Maju. Hari ini Fetri Yahya, Naz Habibur Rahman, Dayah Bakar dan juga saya akan masak nasi ayam. Nak meniaga nasi ayam. Nasi ayam? Ya. Ui, sedapnya. Saya kalau awak ada saya rasa tak sampai sejam habis ni. Ini cubaan ni ya, cubaan. Kita cuba. Kalau berkesempatan, maklumlah saya pun tak join lagi ni. Tak apa. Semoga dipermudah dan boleh membeli sambil beramal. Itu yang sangat penting untuk sama-sama kita membantu peniaga asnaf kita bersama dengan Bazar Amal Ramadan MHI. Okey, kita dah berada di penghujung siaran ni. Semoga yang baik-baik sajalah untuk anda semua. Okay? Selamat berpuasa. Yang penting dapatkan kejarlah ganjaran pahala sehebat-hebatnya bulan Ramadan. Amin. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa petang ni.